Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada malam ni ialah berkenaan dengan kitab yang disusun oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab Ad-Da' wad-Dawa', iaitu kitab berkaitan dengan penyakit, khususnya berkenaan dengan penyakit hati dan yang seumpamanya, dan bagaimanakah cara pengubatan, rawatan terhadap penyakit-penyakit sedemikian, sebagaimana yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Walau bagaimanapun sebelum itu, tuan-tuan, suka saya ingin memulakan kuliah kita pada malam ini berkenaan dengan satu isu yang dibincangkan dalam media sosial dalam sehari dua ini, iaitu berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai Menara Firaun setinggi 15 km. Baik, tajuk ini dibicarakan di media sosial kurang daripada terdapat seorang penceramah yang saya percaya ramai di kalangan kita mengenalinya, yang mendakwa bahawa menara itu ketinggiannya adalah 15 km, dan dia menyebut 10 batu, 15 km dan seumpamanya. Maka pada malam ni saya sebagai muqaddimah, sebelum kita baca kitab Ad-Da' wad-Dawa', kita ingin melihat berkenaan dengan tajuk ini supaya kita boleh mendapat gambaran yang baik apabila ada pihak yang bertanya kepada kita. Mungkin anak kita tanya kita, ataupun kawan kita tanya pendapat kita dan sebagainya. Maka bolehlah saudara-saudari sekalian berkongsi sedikit sebanyak ilmu berkenaan dengan hal ini. Baik, untuk kita bicarakan berkenaan dengan apa yang disebut sebagai Menara Firaun, yang pertamanya saya ingin mengajak tuan-tuan untuk melihat surah Al-A'raf ayat 136 hingga 137. Surah Al-A'raf ayat 136 hingga 137, yang mana Allah Ta'ala menceritakan tentang apa yang berlaku kepada Firaun dan apa yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Firaun, dan bagaimana para ulama berdasarkan kepada dalil-dalil ini membuat keputusan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Firaun.
Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Apa dia Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, kemudian kami hukum mereka. Kami hukum mereka. Siapa dia? Fir'aun dan tenteranya. Allah Ta'ala kata dia hukum. Hukum bagaimana? Fa'aghraqnahum. Allah Ta'ala tenggelamkan. Kami tenggelamkan mereka dalam laut. Disebabkan apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka kazzabu bi ayatina, kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun dan pengikut dia. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Allah Ta'ala bagi alasan pasal apa mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala dalam ayat seterusnya, Allah Ta'ala kata, wa awrathnal qaumal ladzina kan yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Allah Ta'ala kata, dan kami wariskan, kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri di sebelah timur bumi dan juga di sebelah baratnya yang kami berkati padanya, dan telah kami sempurnakan perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji kepada Bani Israel. Maknanya Bani Israel yang beriman. Disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan, ini ayat dia, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangunkan oleh mereka. Baik, ayat ni tuan-tuan, ayat 136 sampai 137 surah Al-A'raf, ayat ini menyebabkan para ulama dia buat beberapa kesimpulan. Antaranya Allah Ta'ala dia cerita kepada kita tentang bagaimana sombong dan keingkaran. Sedangkan Allah Ta'ala kurniakan mukjizat satu persatu kepada Musa alaihissalam, tapi mereka tetap ingkar. Lalu hukuman daripada Allah tenggelamkan mereka. Baik, kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Allah Ta'ala musnahkan apa yang dibina, yang dibangunkan oleh Fir'aun. Sebab itu bila kita nak cari balik apa yang dilakukan oleh Fir'aun, Fir'aun ni ramai, tapi Fir'aun yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Fir'aun yang menentang Musa alaihissalam. Sebab tu bila orang kata piramid, piramid bukan Fir'aun yang dibina oleh Fir'aun yang memusuhi Musa alaihissalam. Yang tu tuan-tuan boleh tengok kan kajian-kajian ahli sejarah dan sebagainya berkenaan dengan piramid. Itu bukan. Maka dengan sebab itu, dengan sebab ayat inilah para ulama mengatakan bahawa tidak ada yang ditinggalkan, yang masih kukuh hasil daripada apa yang dibina oleh Fir'aun, dengan maksud Fir'aun yang menentang Musa alaihissalam. Jadi ini antara perkara yang disebut oleh para ulama. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuh, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Maksud dia apa? Maksud dia, Imam Ibn Kathir kata, kami rosakkan, habis semua, kami rosakkan apa yang dibina oleh mereka, sama ada yang dibina oleh Fir'aun dan kaum Fir'aun itu dalam bentuk bangunan ataupun dalam bentuk kebun, ladang, pertanian dan seumpamanya, habis semua. Itu yang dihukum oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak tunjuk mana-mana binaan, tak ada. Jawapannya tidak ada. Kemudian tuan-tuan, bila ada dakwaan yang kata pernah satu masa dibina kan, satu bangunan setinggi 10 batu, 15 km, 16 km dan sebagainya. Kita tuan-tuan sekalian, masa kita belajar kitab Ad-Da' wa Dawa ni, peringkat awal dulu kita dah cerita kepada tuan-tuan metodologi kan, manhaj yang betul dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, supaya kita tidak terjebak dengan apa yang dipanggil sebagai cerita karut dan khurafat. Benda yang kita nak percaya ni tuan-tuan, yang kita nak percaya, yang kita nak amalkan, yang kita nak praktik, kita tak mau benda-benda yang karut dan khurafat. Dan agama mengajar kepada kita nak tentukan supaya kita tidak terjebak dengan cerita-cerita karut dan khurafat ni. Dia ada dua bahagian, dua kategori yang kita kena tahu. Satu, kalau benda tu melibatkan dunia, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum, ataupun antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kita pegang hadis tu. Kalau benda yang melibatkan dunia, kita kena tanya ahli dalam bidang keduniaan. Nak bina bangunan 15 km, tuan-tuan tanya siapa-siapa pun dalam dunia ni, benda tu mustahil. Benda tu mustahil. Gunung Everest yang 8 km pun, pakar yang terlibat, yang duk naik ke atas, dia cerita dah bagaimana tak cukup oksigen. Tambah pula nak jadi labor, buruh kasar, nak bina bangunan, itu tidak mungkin. Itu cerita dunia. Tanyalah ahli sains mana sekalipun, dia orang kata tak mungkin. Jadi dari segi dunia tuan-tuan sekalian, dari segi sains moden, kita tak boleh terima. Satu lagi tuan-tuan sekalian, benda yang melibatkan agama ataupun ilmu ghaib, ataupun yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Tuhan dan sebagainya, benda tu kita kena tanya Quran dan hadis. Kalau dah fail di peringkat ahli sains, di peringkat ahli ilmu keduniaan, kita pergi cek pula dengan Quran dan hadis, benda tu Israiliyat, benda yang tidak ada dalam agama, yang tidak ada dalam Quran, yang tidak ada dalam hadis, tambah pula benda tu benda yang karut, yang tak boleh diterima oleh akal, maka kenapa benda-benda macam ni yang kita nak war-warkan, yang kita nak sebarkan kepada orang ramai? Saya nak cerita kepada tuan-tuan sekalian, dia ada satu penyakit di kalangan guru agama. Kita tak kata guru agama ni jahat, tak. Baik, orang soleh, banyak buat ibadat, orang berilmu. Tapi sebagaimana kuliah saya di Sungai Ara baru-baru ni tuan-tuan, kita cerita tentang zallatul alim, kegelinciran orang alim. Dia baik tapi dia tergelincir. Dia orang baik, dia orang berilmu tapi dia silap. Maka kita sebagai orang yang mengaji, kita jangan terlibat dalam kegelinciran tersebut. Kita tak kata dia jahat, kita tak kata dia penjenayah, tidak. Tapi kita tak mau pegang benda yang disebut sebagai zallatul alim, kegelinciran orang alim. Kita tak mau terlibat. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Sebab ada pihak dia suka kata, bila guru dia silap, dia kata ni benda khilafiyah. Dia kata benda ni khilafiyah. Tuan-tuan sekalian, benda lagu ni benda karut, dia tak panggil khilafiyah tuan-tuan. Benda khurafat dia tak panggil khilafiyah. Khilafiyah mu'tabar, benda khilaf yang mu'tabar dia kena ada nas. Baru kita kata benda tu khilaf yang mu'tabar, yang kita kena hormat, yang kita kena berlapang dada. Tapi kalau tidak ada nas, tidak ada dalil yang mu'tabar, yang kita boleh pegang, itu kita tak boleh panggil ini adalah perkara khilafiyah, tak boleh. Ijtihadi, dah, ini bukan soal ijtihadiyah. Jadi ini yang kita kena perhatikan tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu para ulama dia mengingatkan kepada kita, katalah satu orang hakim
dia buat satu keputusan yang mana keputusan dia tu salah, ataupun dia buat satu keputusan, satu fatwa mufti umpamanya berdasarkan kepada pendapat syadz, pendapat yang ganjil, yang tidak didokong oleh nas yang sahih, maka hak ni tuan-tuan sekalian, dia tak laku. Fatwa itu tidak laku. Kita tak boleh pakai fatwa tersebut sebab dia menyelisihi nas-nas yang benar. Kita tak boleh pakai. Contoh, Al-Imam Al-Qarafi. Imam Qarafi dia kata apa tuan-tuan? Dia kata setiap pendapat, fatwa yang diputuskan oleh ulama yang mujtahid, yang mana fatwa tu dia terkeluar dan dia berbeza dengan ijma', dia menyelisihi kaedah, dia bertentangan dengan nas, dia tak selari dengan qiyas dan seumpamanya, maka tidak boleh bagi followers, tidak boleh bagi pengikut, bagi anak murid untuk sebarkan kepada orang ramai dan berpegang kepada fatwa tersebut. Dia kata tak boleh, kerana pendapat itu adalah terbatal. Tak boleh. Guru kita silap sebab tidak ada nas yang menyokongnya, maka kita sebagai followers dilarang oleh Al-Imam Al-Qarafi daripada menyebarkannya. Ni dah kita kagum sangat bila guru kita boleh cerita, oh ada binaan menara Fir'aun setinggi 15 km. Murid-murid ni tuan-tuan sekalian buat YouTube, bubuh dalam TikTok dan sebagainya. Bukan sahaja gambar guru, malah follow tu sendiri dia ulas pula tentang keanehan, benda yang ganjil yang berlaku, yang dilakukan oleh Fir'aun ketika menentang Allah Ta'ala. Kononnya dia buat sampai 15 km tinggi. Tak betul tuan-tuan, tak boleh. Maka ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Qarafi. Dia kata bahawa haram hukumnya kita menyebarkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan kaedah dan juga nas. Tak boleh. Baik. Sekarang timbul soalan, Ustaz, benda ni ada dalam kitab, benda ni ada dalam kitab, takkan ulama-ulama dulu dia tak cek, kan? Bukan dalam Facebook. Dalam Facebook tak apalah, bukan dalam WhatsApp, dalam kitab. Bukan salah ustaz tu sebab dia ambil daripada kitab, dan kitab tu kitab yang dikarang oleh ulama-ulama besar. Maka tuan-tuan sekalian, bila kita nak cakap macam tu, maka kita kena tahu kitab yang diambil itu kitab apa. Jadi saya duk baca, saya duk tengok, ada pihak yang kata bahawa cerita Fir'aun bina menara atau binaan setinggi 15 km ni katanya diambil daripada kitab Tarikh Imam Tabari. Kitab Tarikh Imam Tabari. Kitab Tarikh Imam Tabari ni tuan-tuan, dia nama dia Tarikh Al-Umam, kan? Tarikh Al-Umam, iaitu sejarah bangsa-bangsa. Cuma kita panggil ringkasnya Tarikh At-Tabari. Tuan-tuan, bila dia kata dia ambil, katalah ambil daripada satu kitab. Bila kita tanya kitab apa, katalah dia sebut nama kitab tu kitab Tarikh At-Tabari. Maka apakah bila kita kata betul ada dalam kitab Tarikh Tabari, maka itu jadi hujah untuk mengatakan bahawa apa yang kita kata itu betul? Tuan-tuan, kita sekarang ni zaman moden. Zaman moden kita ni tuan-tuan, ada benda yang Allah Ta'ala bagi kelebihan yang tidak ada pada zaman salafus salih. Bukan kita nak hina zaman salafus salih, tapi nak cerita satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita zaman moden yang tak ada, yang Allah Ta'ala tak bagi kepada zaman salafus salih. Apa dia? Iaitu teknologi maklumat, komunikasi. Zaman kita tuan-tuan, kita nak tahu pasal satu-satu hadis, satu-satu maklumat, kita nak verify satu-satu fakta, tekan satu button, tuan-tuan tahu cara nak guna search engine, kan? Carian dalam internet, tuan-tuan tahu cara nak guna,
tekan je, tuan-tuan boleh masuk semua library, kitab dan sebagainya, fatwa-fatwa. Zaman dulu tuan-tuan, nak cek satu-satu hadis, sanad apa semua, ulama kena mengembara jauh dengan segala kesusahan, dengan berlalunya masa yang panjang, time consuming, semata-mata nak verify satu-satu fakta dan sebagainya. Ini kelebihan yang ada, yang Allah Ta'ala kurniakan pada zaman kita, yang kita kena manfaatkan. Maka bila orang kata ada dalam kitab, kita kena tahu kitab mana. Oh, Tarikh At-Tabari. Bila Tarikh Tabari, tuan-tuan, Imam Tabari ni, Imam At-Tabari, imam yang besar. Yang tu tidak dinafikan. Ulama mengakui ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam At-Tabari. Tapi setiap karangan Imam At-Tabari, dia ada cara dan kaedah yang berbeza. Tuan-tuan tengok macam mana tafsir At-Tabari. Lepas tu tuan-tuan turun kepada tafsir Imam Ibn Kathir. Tuan-tuan tengok macam mana ulama komen, ulas apa beza antara tafsir Imam Tabari dengan tafsir Imam Ibn Kathir. Kenapa kita orang awam ni tuan-tuan, dia tak boleh main baca macam tu? Tak boleh. Kita kena tahu cara nak filter, cara nak tapis ilmu yang ada dalam tulisan-tulisan para ulama. Pasal apa? Contoh, dalam tulisan Al-Imam At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam ni tuan-tuan sekalian, contohnya dia kata apa? Benda yang Imam Tabari tulis pasal sejarah Rasul, sejarah Nabi, banyak diambil daripada sirah Ibnu Ishaq. Bila ambil daripada sirah Ibnu Ishaq, mana ada benda, ada disiplin yang kita kena patuhi. Bukan main boleh ambil semua. Lepas tu pula, bila dia cerita tentang sejarah bangsa-bangsa, kaum-kaum yang terdahulu, maka dia banyak ambil daripada kitab-kitab Parsi berbangsa Arab. Ibnu Muqaffa, Hisham Al-Kalb dan sebagainya. Sejarah Rom diambil daripada cerita-cerita kaum Nasara Syria. Sejarah bangsa Yahudi diambil daripada cerita-cerita Israiliyat. Jadi kita yang mengaji ni tuan-tuan, bila kita tahu itu metodologi yang digunakan oleh Al-Imam At-Tabari, maknanya kita bukan boleh main ambil lepas tu sebar terus kepada publik. Tak boleh. Kita sebagai ustaz, kita sebagai orang yang alim, kita sebagai orang yang highly educated, orang yang berpendidikan, kena reti beza apa benda yang kita jumpa dalam kitab At-Tabari yang boleh kita sebarkan kepada khalayak, yang boleh bagi manfaat kepada orang ramai, dan apa yang tak boleh kita sebarkan kerana faktanya itu tidak betul. Kena beza. Ini yang kata disiplin ilmu. Bukan main jumpa, oh, ni kitab At-Tabari ni, oh boleh share dalam Facebook, boleh share dalam kuliah, dalam ceramah. Bukan macam tu. Cerita pasal sejarah Nabi dan sebagainya, banyaklah para ulama bila mereka meneliti tulisan Al-Imam At-Tabari, maka kita kena tahu dia ambil cerita-cerita tu di mana. Ada yang ada sanad dan sebagainya, ada yang tak ada sanad dan sebagainya. Maka ini antara perkara yang kita perlu berhati-hati. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, antara ulasan dan komentar yang dibuat oleh para ulama, apabila mereka melihat tentang manhaj yang diguna pakai oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab Tarikh Tabari ini, mereka kata apa? Bahawa ada ketikanya Al-Imam At-Tabari tersangat berani dalam menakalkan satu-satu benda dengan hanya menyebut nama semata-mata. Sebut nama penulis, tak sebut nama kitab. Ini antara
Ini antara kaedah yang diguna pakai oleh Al-Imam At-Tabari, yang dikritik oleh para ulama yang meneliti tulisan Al-Imam At-Tabari, dan mereka mengatakan bahawa kerana itulah dalam kitab Tarikh At-Tabari, dalam tu ditemui hadis-hadis palsu, ditemui cerita-cerita bohong, termasuk Israiliyat dan sebagainya. Maka sebab itu dia kata, bila kita baca Tarikh At-Tabari, kita tak boleh jumpa satu fakta terus kita kongsi, terus kita share, tidak boleh. Jadi itu kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk yang dikarang oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Tapi bila kita cerita macam ni tuan-tuan, tidaklah kita bermaksud untuk menghina Imam At-Tabari. Tak. Setiap ulama dia ada sumbangan yang besar masing-masing. Dan setiap ulama bila dia tulis kitab dia ada sebab yang tertentu. Maka kita sebagai orang awam, kita kena tahu disiplin berinteraksi dengan kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Bila dia bagi sanad, kita yang kena cek cerita tu. Kita kena cek fakta yang dia sebut bila ada sanad. Bila benda yang tidak ada sanad, kita yang kena cari sanad. Kena cek dengan ulama lain, kena cek dengan kitab lain, benda-benda yang tidak ada sanad dan sebagainya. Kita tak boleh ambil secara 100% terus sebar tanpa kita melakukan penelitian. Itu kaedah yang betul. Apabila kita berinteraksi, kita mengambil faedah daripada kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Jadi sidang hadirin mukminin, semoga kita dapat sedikit sebanyak gambaran berkenaan dengan isu yang macam ni. Apa-apa isu sekalipun tuan-tuan sekalian, bila kita tengok, kita dengar, kita dapat satu fakta yang pelik, yang ganjil, jangan cepat kita share. Sebelum kita pastikan terlebih dahulu ianya benar, berdasarkan kepada kaedah yang ditetapkan oleh agama. Kan? Cuma biasalah tuan-tuan, ustaz-ustaz ni, dia kalau boleh kita nak kongsi benda yang sentiasa baru kepada orang ramai. Jadi bila jadual kita padat, kadang-kadang kita tak sempat cek. Ini yang jadi kesilapan yang sering dilakukan oleh para penceramah. Jadual ketat, hari-hari ada kuliah, ada ceramah. Jadi setiap hari ada tim media duduk follow, duduk buat live. Jadi takkan nak cakap benda sama setiap hari. Maka sentiasa diambil bahan-bahan baru. Jadi kadang-kadang setengah-setengah ustaz ni dia cuai, kan? Dia terleka. Dia tak sempat nak double check. Kita baik sangka lah, kita bukan nak tuduh dia sengaja nak tipu tuan-tuan, tak. Kita baik sangka dia tak sempat sebab dia sibuk dan sebagainya, ataupun mungkin dia ambil mudah, take for granted, menyebabkan dia tak pandang penting dia double check fakta-fakta seperti ini. Jadi saya harap tuan-tuan boleh dapat sedikit sebanyak gambaran berkenaan dengan dakwaan berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai Menara Fir'aun setinggi 15 km. Baik. Kita sambung pengajian kita tuan-tuan, kitab Ad-Da' wad-Dawa yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, iaitu berkenaan dengan doa yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah doa-doa yang dipuji yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tuan-tuan tengok muka surat 21 tu, kita ada cerita dalam kuliah kita yang lalu, perenggan yang kedua itu, muka surat 21 perenggan yang kedua, iaitu Nabi mengkhabarkan tentang doa ini, doa yang mengandungi nama Allah yang paling agung, Asmaul Husna. Maka antara contoh-contoh doa yang disebut oleh para ulama, antaranya ialah sebagaimana yang ada dalam Sahih Ibn Hibban, kan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang kita sebut contoh bagaimana tabarruk yang betul, bagaimana tawassul yang betul. Kita nak guna perantaraan, kita nak bertabarruk, nak ambil berkat,
nak sebut nama-nama tertentu, maka antara cara yang afdal ialah mencontohi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kerana doa ni tuan-tuan, dalam Sahih Ibn Hibban ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dengar sendiri ada orang dia doa dengan doa ini. Doa ni tuan-tuan dia sebut Allahumma, dia sebut. Dia tak sebut ya Husain, dia tak sebut ya Abdul Qadir Jailani apa semua, dia tak sebut nama wali Allah, dia sebut Allahumma. Kan, ya Allah, mana dia minta direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang betul. Bukannya minta dengan roh, bukan minta dengan arwah. Walaupun arwah tu dia wali Allah sekalipun, kita tidak diajar untuk meminta dengan wali Allah. Kita diajar meminta secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu cara tawassul dan tabarruk yang betul ialah sebagaimana kalimat-kalimat yang ada dalam ni. Bi anni asyhadu annaka antallah, kan? Kita menyaksikan antallah, engkau adalah Allah. Itu cara betul tu. Kita mentauhidkan Allah dalam doa kita. Ini yang paling tepat. Kita ada masalah, kita ada sakit, perangai anak kita tak berubah, tak mau semayang ke, anak degil ke apa ke, tuan-tuan sekalian, antara doa kita sebut, kita puji Allah. Antallah, engkaulah Allah. Bila kita kata antallah, engkaulah Allah, kita kata la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Ini yang kata mentauhidkan Allah dalam doa. Kita kena tahu, kan, adab-adab doa ni yang sangat bagus ni tuan-tuan. Tawassul, tabarruk, kan, yang menepati sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang dipuji oleh Nabi ni tuan-tuan, dia tak berhenti setakat tu, sambung lagi. Al-Ahad, Allah tu Maha Tunggal. Al-Ahad. As-Samad, Allah tempat meminta pertolongan. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surah Qul huwallah itulah, surah Al-Ikhlas. Kan, dia tidak melahirkan, dia tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya ataupun yang dapat menandinginya. Maka Nabi sebut dalam hadis ni, laqad sa'alallaha bil ismil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Kan, orang itu meminta, memohon kepada Allah bil ismil a'zam, dengan namanya yang agung. Alladhi idza su'ila bihi a'ta, jikalau namanya itu digunakan untuk meminta, nescaya akan diberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan jika digunakan untuk berdoa, nescaya dikabulkan. Ini yang kita baca dalam kuliah kita yang lalu. Tuan-tuan tengok perkataan bil ismil a'zam. Apa dia ismul a'zam? Bahasa Arab, al-ismu al-a'zam, nama yang agung. Ism, nama. A'zam, agung. Apa maksud bil ismil a'zam? Ini dibahaskan oleh para ulama. Apa maksud bila Nabi suruh kita, bila berdoa kepada Allah, guna nama Allah yang Maha Agung? Apa maksud di situ? Jadi sebagai tambahan tuan-tuan, saya akan bawakan kepada tuan-tuan apa yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan Ismul A'zam. Bila sebut Al-Ismul A'zam, maksud dia apa? Supaya kita boleh dapat penjelasan yang lebih terang berkenaan dengan perbahasan para ulama tentang perkataan Al-Ismul A'zam. Baik, maka para ulama tuan-tuan sekalian, bila menyebut tentang perkataan Al-Ismul A'zam, maka mereka mengatakan bahawa ini
termasuk dalam al-fiqhul akbar, dalam fiqh memahami agama yang paling agung. Dia termasuk dalam perkara yang sangat besar. Artinya kalau kita boleh memahami tentang apa yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ini salah seorang tokoh mufassir. Dia kata apa? Dia kata sebahagian orang menganggap bahawa nama-nama Allah yang paling agung daripada nama-nama Allah yang maha indah itu tidak mungkin diketahui kecuali golongan khusus yang diberi karamah oleh Allah Ta'ala. As-Sa'di kata ada orang dia kata Ismul A'zam ni, Al-Ismul A'zam ni tak ada orang tahu. Orang macam tuan-tuan semua ni tak tahu. Orang macam saya ni tak tahu. Guru agama, penceramah biasa-biasa ni tak tahu. Habis tu siapa yang tahu Al-Ismul A'zam? Kononnya ada orang yang dapat karamah daripada Allah. Orang yang dapat karamah daripada Allah ini sahajalah yang mengetahui Al-Ismul A'zam. Maka Syekh Abdul Rahman As-Sa'di kata kepercayaan ini karut. Dia kata tak betul. Tak betul. Jangan percaya tuan-tuan. Kalau orang kata ni ilmu berkenaan dengan nama Allah yang agung, Al-Ismul A'zam. Ilmu ni hanya diberi kepada orang yang ada kasyaf. Hijab diangkat, tabir diangkat, yang nampak kasyaf, yang dapat kasyaf, diberi keramat. Orang ni sahaja diberi ilmu berkenaan dengan Al-Ismul A'zam. Maka Syekh Abdul Rahman As-Sa'di kata yang ni tak betul. Dakwaan ini tidak benar. Dia kata sebenarnya yang betulnya Allah Ta'ala sendiri menganjurkan kepada kita supaya kita kenal nama-nama dia. Allah Ta'ala sendiri suka kita semua ni, tak kiralah tuan-tuan siapa dia, saya sendiri dan sebagainya, kita kerja besar ke kerja kecil ke, gaji kita besar ke gaji kita kecil ke, orang kampung ke penganggur ke apa semua, orang hina kita sekalipun, tapi kalau kita belajar tentang nama-nama Allah, kita belajar tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, maka orang ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa dia walaupun dia bukan ustaz, dia bukan tok guru, tapi dia pencuci longkang sekalipun, dia buruh kasar sekalipun, gaji tak sampai 1,000 sebulan sekalipun, tapi kalau dia doa dengan menggunakan nama-nama Allah, dia berdoa dengan menggunakan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka doa dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ni hak betul tuan-tuan. Saya masa di England duk berkawan dengan Mak Saleh, duk tanya dia berapa kali hang pi gereja. Kita duk cerita kita sembahyang Jumaat, masuk waktu Jumaat, waktu Zuhur nak sembahyang Jumaat, bagi tahu kat dia nak kena berhenti ni, nak pergi sembahyang. Jadi dia pun duk tanya kita sembahyang macam mana apa semua. Kita pun tanya dia pergi gereja berapa kali. Dia kata dia tak pergi gereja, dia kata. Dia pergi gereja kalau terpaksa je, dia kata. Saya tanya dia pasal apa pergi gereja sebab terpaksa. Dia kata nak kahwin terpaksa pergi gereja. Ataupun mati terpaksa pergi gereja. Hak lain dia kata kalau boleh tak mau pergi gereja. Dia kata. Saya tanya pasal apa? Kami orang Islam, masjidlah tempat kami pergi. Jumaat memang seminggu sekali, tapi dalam sehari itu ada 5 waktu. Paling bagus boleh sembahyang 5 waktu di masjid. Tak boleh 5 waktu pun sebanyak yang mungkin.
Satu hari ada je time kita pergi masjid. Oh, dia kata tak, dia tak. Saya tanya pasal apa? Dia kata gereja ni semua benda duit. Gereja semua benda duit, dia kata. Sebab tu dia kata kami tak suka gereja. Ni masalah dia, tuan-tuan. Nak doa je, nak minta berkat je, nak minta bercakap dengan Tuhan, nak mengadu kepada Tuhan, tapi semua duit, menyebabkan mereka tidak suka kepada gereja. Ini cerita dengan kawan-kawan saya, tuan-tuan. Jadi kita tak mau agama kita ni eksklusif kepada ustaz, orang yang pandai cakap Arab, orang yang pandai doa. Kita sendiri, tuan-tuan, kena pandai berdoa kepada Allah dengan cara yang betul. Walaupun kita bukan alim, kita bukan orang yang background agama, mengaji sampai universiti secara khusus, tapi doa ni benda yang paling basic, paling asas. Mudah je. Tahu nama Allah, tahu sifat Allah, kita guna yang tu untuk kita berdoa kepada Allah. Masa kita sakit ke, masa kita ada musibah apa-apa ke, susah apa-apa, kita sebut nama Allah dan sifat Allah. Maka timbullah perbahasan berkenaan apa dia Al-Ismul A'zam, nama-nama agung. Maka ulama berbeza pendapat, tapi kita bincang benda ni supaya tuan-tuan boleh guna dalam kehidupan kita. Kan? Antaranya ialah yang pertama, hadis yang kita baca tadi. Kan, satu orang dia dalam doa dia sebut sebahagian besar daripada ayat yang ada dalam surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallah tadi yang kita baca tadi. Satu orang lagi pula lebih kurang sama, cuma dia lain sikit. Dia sebut Al-Mannan, ya badi'as samawati wal ard. Dia sebut ya zal jalali wal ikram. Dia sebut ya hayyu ya qayyum. Lepas tu baru dia sebut inni as'aluka, sesungguhnya aku nak minta apa-apa-apa, baru sebut. Ini juga dibawakan sebagai dalil oleh para ulama. Kita sebutlah apa-apa, tuan-tuan. La ilaha illa anta, kan, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum dan sebagainya. Sebut yang tu. Maka siapa yang berdoa dengan nama-nama itu, Allah Ta'ala akan penuhi permintaan dia. Ini satu. Jadi yang ni doa ni kita boleh buat sendiri, kan? Kita boleh amalkan sendiri. Selain daripada itu, tuan-tuan, riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili, kan? Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya nama Allah yang paling agung ada dalam 3 surah Al-Quran. Ada dalam 3 surah Al-Quran. Satu surah Baqarah, yang kedua surah Ali Imran, yang ketiga surah Taha. Baik. Jadi para ulama berbeza pendapat tentang apa dia Al-Ismul A'zam. Maka Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata ucapan orang yang kata sifat Allah tidak berbeza dari segi keutamaan adalah ucapan yang tidak berlandaskan kepada dalil. Mana Imam Ibn Taymiyah kata antara nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ni dia ada beza dari segi keutamaan. Dia bukan sama. Dia ada beza. Apa beza dia? Contoh ayat Quran tak sama antara satu ayat Quran dengan satu ayat Quran hak lain. Tak sama. Al-Ikhlas, Qul Huwallah, dia ada kelebihan dia yang tersendiri yang tidak ada pada surah lain. Itu sebagai contoh. Kan? Surah Qulya, kan, surah Al-Kafirun, dia ada kelebihan yang tidak ada pada surah lain. Dan begitulah seterusnya, Al-Mulk dan sebagainya. Jadi setiap surah dia ada keunikan dia yang tersendiri dan dia ada kelebihan dia yang tersendiri. Maka Imam Ibn Taymiyah kata tak boleh kita kata setiap nama Allah ni sama. Tak boleh. Sebagaimana kita tak boleh mengatakan bahawa semua ayat Quran itu sama. Tak boleh. Tuan-tuan nak tidur, boleh tak tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan baca Tabbat Yada?
Nak tidur baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Setiap kali nak tidur baca tabbat yada abi lahab. Tuan-tuan, walaupun apa yang tuan-tuan buat tu kan tidaklah berdosa di sisi Allah Taala, baca ayat Quran apa pun dapat pahala, betul tak? Tuan-tuan baca ayat apa pun dapat pahala. Tetapi tuan-tuan telah kehilangan pahala yang besar sebab meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak boleh kata baca tabbat yada sama macam baca kuliah. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh kata baca tabbat yada sama sebagaimana baca kul huwallah sebelum tidur. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh kata baca izaja sama sebagaimana sama pahala dia sebagaimana kita baca kul apa ni 3 kul 2 kul dan sebagainya. Tak boleh. Pasal apa? Sebab ketika kita nak tidur ada sunnah yang spesifik. Ada sunnah yang khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Jadi setiap surah tu dia ada kelebihan dia yang tertentu, keutamaan dia yang tertentu dan kita tak boleh pukul rata semua benda sama, tak boleh. Maka sebab itu Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala dia kata nama Allah dia berbeza antara satu nama dengan nama yang lain. Dia beza. Sifat Allah dia berbeza antara satu sifat dengan sifat yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala dia kata rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Itu menunjukkan beza. Sifat-sifat Allah, murka pun sifat Allah, rahmat pun sifat Allah, tapi rahmat Allah mendahului murka Allah. Maka sebab itu kita tak boleh kata sama. Dia berbeza, tuan-tuan sekalian. Dia berbeza antara satu sama lain. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala azan. Kita berhenti sekejap untuk azan.
Sidang hadirin mukminin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata bahawa sebagaimana ayat Quran berbeza-beza, maka begitulah nama Allah berbeza-beza. Kita tak boleh pukul rata semua tu sama. Maka contoh dia kata, kalau baca Tabbat Yada, cerita pasal Abu Lahab, dia takkan sama dengan Al-Ikhlas, yang mana dalam surah Al-Ikhlas tu cerita pasal sifat-sifat Allah, kan, cerita tentang tauhid, kan, dia takkan sama. Walaupun kita akui baca Tabbat Yada dapat pahala, setiap huruf tu dapat pahala, tapi dari segi keutamaan, fadilat dia takkan sama. Maka itu yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka macam mana kita nak tahu pendirian para ulama tentang Al-Ismul A'zam? Maka Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, dia kata sebenarnya di kalangan para ulama pun mereka berbeza pendapat, dengan banyak pendapat, lebih daripada 40 pendapat di kalangan para ulama tentang apa maksud Al-Ismul A'zam yang kita patut guna bila kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam lebih 40 pendapat ni, kebanyakannya tidak bersandarkan kepada nas yang kuat. Maka sebab tu kita mengaji ni tuan-tuan, kita nak filter, kita nak tapis. Tak mau bawa cerita keramat, cerita golongan sufi yang karut, yang duk cerita kasyaf apa semua ni, yang riwayat yang direka, cerita-cerita bohong, riwayat palsu, yang tu kita tak mau. Kita nak utamakan cerita pasal Al-Ismul A'zam mesti berdasarkan kepada riwayat yang sahih, kan? Maka secara ringkasnya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dia kata bahawa secara ringkasnya ada 3 pendapat yang paling utamalah yang boleh kita tahu, yang kita boleh lihat. Antaranya ialah pendapat pertama di kalangan para ulama, dia kata Al-Ismu A'zam itu sebenarnya nama Allah tu sendiri. Allah itu adalah Al-Ismul A'zam. Maka bila tuan-tuan sebut Ya Allah dalam doa, kan, bila tuan-tuan sebut Allahumma, tuan-tuan sebut nama Allah, maka itulah Al-Ismul A'zam. Itu pendapat yang pertama, dan pendapat yang pertama. Dan ulama-ulama ahli sunnah yang berpendapat dengan pendapat ini, antaranya ialah Imam Jabir bin Zaid Al-Azdi, Imam Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi dan lain-lain. Mereka mengatakan bahawa nama Allah itulah mengatasi segala-galanya, Al-Ismul A'zam. Dan pendapat ini juga dipilih oleh ulama-ulama kemudian, antaranya seperti Al-Albani rahimahullahu ta'ala, antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Syekh Abdul Razak dan lain-lain mengatakan bahawa Allah adalah Al-Ismul A'zam berdasarkan kepada dalil-dalil Quran dan juga dalil-dalil hadis. Itu secara ringkas pendapat yang pertama. Jadi kalau orang tanya tuan-tuan, apa dia Al-Ismul A'zam, nama-nama yang agung yang kita nak guna dalam doa, kita kata pendapat pertama di kalangan ahli sunnah yang dipilih, pendapat ini juga dipilih oleh Al-Albani dan sebagainya, adalah nama Allah Ta'ala itu sendiri, kan, nama Allah Ta'ala itu sendiri. Baik, pendapat yang kedua di kalangan para ulama, Al-Ismul A'zam ialah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendirinya. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum, kita baca sambung, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau orang tanya apa dia Al-Ismul A'zam, kita kata pendapat yang kedua, ulama kata Al-Hayyul Qayyum. Dan antara ulama yang berpendapat Al-Hayyul Qayyum adalah Ismul A'zam adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sendiri. Syekh Utsaimin sendiri kata ini adalah Ismul A'zam. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pun kata Ismul A'zam adalah Al-Hayyul Qayyum, dan banyaklah ulama-ulama lain yang sependapat dengan mereka. Contohnya Imam Ibn Qayyim, dia kata apa?
Dia kata pasal apa? Al-Hayyul Qayyum, ada Al-Ismul A'zam. Dia kata kerana sifat Allah yang maha hidup itu, dia mengandungi seluruh kesempurnaan. Bila hidup ni tuan-tuan, bila sebut hidup, apatah lagi kita sebut maha hidup, Al-Hayyu, maka dia mengandungi keseluruhan kesempurnaan. Cuba tuan-tuan tengok apa benda dalam dunia ni, hebat macam mana sekalipun dalam dunia ni, semua akan mati. Semua akan mati. Hebat macam mana sekalipun, dia akan mati. Binatang raksasa, dinosaur ke apa ke, hebat macam mana sekalipun, semuanya mati, pupus dan sebagainya. Maka Al-Hayyu adalah istilah yang paling besar. Dia mengandungi kesempurnaan, segala kesempurnaan. Sebab maha hidup, Allah Ta'ala takkan mati selama-lamanya. Al-Qayyum, dia maha berdiri dengan sendirinya, dia tak perlu kepada apa-apa. Kita, siapa sini paling kuat? Kena sakit lutut boleh tak berjalan? Tak payah sembang lah. Hang atlet ke, sportman ke, bodybuilder ke apa ke, lutut sakit habis. Sakit urat, kram, berdiri pun tak boleh. Tapi Al-Qayyum, Allah maha berdiri dengan sendirinya, tak perlu lutut, tak perlu muscle, tak perlu segala alat, maha berdiri selama-lamanya. Sebab itu sebahagian ulama seperti Imam Ibn Qayyim, dia kata ini adalah Al-Ismul A'zam. Dan ini juga pendapat yang sama dengan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka sebab itu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dia kata bila berdoa jangan tinggal Al-Hayyul Qayyum. Jadi kita dapat dua dah. Bila kita doa tuan-tuan, sebut Ya Allah, jangan tinggal. Nama Allah jangan tinggal. Ya Allah jangan tinggal. Ulama tak cerita Ya Husain, ulama tak cerita Abdul Qadir Jilani, ulama tak cerita wali tarikat mana, tak ada. Yang ulama cerita dekat kita nama Allah, Ya Allah. Satu. Nombor dua, jangan tinggal Al-Hayyul Qayyum. Kita sakit ke, kita ada musibah ke, kita tak ada duit ke apa ke, kita sebut Allah. Yang kedua kita sebut Al-Hayyul Qayyum. Baik, pendapat yang ketiga, Al-Ismul A'zam, dia kata ialah nama-nama Allah yang mengandungi kesempurnaan. Ini pendapat Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Apa-apa nama yang mengandungi kesempurnaan, maka Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dia bagi contoh antara nama yang mengandungi kesempurnaan Allah, sama macam tadi juga. Satu lagi dia kata As-Samad. As-Samad adalah nama yang mengandungi kesempurnaan, tempat meminta pertolongan. Tuan-tuan, kita ni bila apa tempat kita minta tolong? YB, menteri, dengan kerajaan, pejabat kerajaan. Ini contoh tempat kita minta tolong. As-Samad, dia mengatasi segala-galanya. Dia bagi bantuan kepada kita, tak kurang sikit pun perbendaraan dia. Allah yang dia ada tak kurang, dia bagi banyak mana pada kita, tak pernah kurang. Kerajaan bagi dekat tuan-tuan, dia akan berkurangan. Dia bagi 1 juta kat Penang, dia kurang 1 juta. Bagi lagi 1 juta dekat Perlis, dia lagi kurang 2 juta. Macam tu kerajaan mana sekalipun. Tapi kerajaan Allah, dia tak kurang. Allah, dia tak kurang. Maka sebab itu As-Samad adalah contoh nama yang maha sempurna. Sebab semua makhluk bergantung kepada Allah. Jadi kita minta tolong dengan Allah, kita sebut As-Samad, kan? Allah tempat kita minta tolong, minta bantuan. Orang manusia lain tak mau tolong kita, adik-beradik pun tak mau tolong kita. Sekali dua bolehlah bagi pinjam duit, lepas tu orang dah serabut, orang tak mau tolong kita. Lepas tu Syekh As-Sa'di dia bagi contoh Al-Hayyul Qayyum, sama dengan pendapat yang kedua tadi, kan? Lepas tu Al-Hamidul Majid, kan? Banyaklah Al-Kabirul Azim, Al-Muhit dan sebagainya. Jadi itu contoh-contoh yang disebut oleh para ulama. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang boleh kita pelajari pada malam ni, bila kita doa, kita ada masalah, ada musibah, nama Allah jangan tinggal, kan? Ya Allah tu jangan tinggal, Allahumma jangan tinggal, Allah mesti ada.
dalam doa kita. Yang kedua, Al-Hayyul Qayyum. Kan? Jangan tinggal. Al-Hayyul Qayyum. Ini antara dua nama yang sabit di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Taala akan makbulkan doa kita. Selain daripada itu, As-Samad dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita ada manfaat, kita mendapat manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.